Okey, baik. Kita tahu tahun 2024 ini merupakan tahun pilihan raya. Banyak negara menjalankan pilihan raya mereka dan memilih pemimpin dan berdasarkan pilihan raya yang berlangsung sebelum ini. Trend pasaran menunjukkan bahawa tahun-tahun pilihan raya boleh menjadi tempoh yang tidak menentu, terutamanya bagi pasaran saham. Dan dengan pilihan raya Jepun yang berlangsung semalam dan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada 5 November nanti, pelabur tentunya bimbang tentang potensi impak pilihan raya terhadap portfolio mereka. Dan minggu ini kita nak membincangkan, melihat bagaimana pilihan raya membentuk masa depan pasaran saham. Jadi bersama saya secara dalam talian Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Pendidikan Pelaburan UOB Kay Hian Wealth Advisor. Siddiq, terima kasih sudi bersama dengan Ezra Awani. Pertama sekali, mungkin Siddiq boleh kongsikan bagaimana mungkin prestasi keseluruhan pasaran baru-baru ini dan adakah terdapat perubahan dalam sentimen pasaran menjelang musim pilihan raya, terutama kalau kita lihat Amerika Syarikat dan juga Jepun yang baru berakhir semalam ini. Mungkin pagi ni dah ada update-nya. Silakan Siddiq. Okey, baik Haris. Jika kita lihat dari prestasi pasaran saham pada minggu lalu, kita menyaksikan pergerakan bercampur-campur di mana para pelabur tetap berhati-hati berikutan pelbagai peristiwa penting yang akan datang, termasuk pilihan raya, laporan pendapatan korporat dan juga pengeluaran data ekonomi. So, sebagai contoh, pada hari Jumaat lepas, pasaran Asia Pasifik menunjukkan sentimen ini dengan pergerakan yang menjelang pilihan raya umum Jepun pada 27 Oktober, iaitu pada hari Ahad semalam, hanya 9 hari sebelum pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada 5 November. So, minggu ini walaupun dipendekkan oleh cuti perayaan di Diwali, terdapat beberapa perkara yang penting yang perlu kita beri perhatian. Pada hari Jumaat ini, laporan pekerjaan bukan peladangan, iaitu non-farm payroll Amerika Syarikat untuk bulan Oktober akan dikeluarkan pada 1 November, iaitu pada hari Jumaat. Ianya memberi gambaran akhir tentang kesihatan pasaran buruh sebelum pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan mesyuarat dasar Rizab Persekutuan pada 7 November. So, pasaran kini menjangkakan pertumbuhan pekerjaan akan perlahan sekitar 100,000 berbanding 223,000 bulan lalu, disebabkan oleh bencana alam terbaru dan mogok di syarikat pembuat kapal terbang. Dalam konteks ini, sentimen pasaran kekal positif kekal sensitif ketika para pelabur terus berjaga-jaga terhadap perubahan dasar dan juga prospek ekonomi. Kita nampak Nikkei pada hari Jumaat turun. Ini disebabkan oleh pilihan raya pada hari Ahad lepas, iaitu pada semalam, dan result yang kita terima buat masa ini, kita melihat LDP, iaitu parti yang memerintah, berpotensi untuk kehilangan majoriti. So, ianya memberi ketidakstabilan dalam pasaran saham Jepun. Ya, Siddiq, kalau kita telitikan juga pasaran Wall Street memasuki tahun kedua bullish, kalau adakah pasaran saham akan jatuh apabila pilihan raya Presiden Amerika ini semakin dekat, Siddiq? Okey, kalau kita tengok untuk pasaran saham Amerika pula, dia menunjukkan pola turun naik tertentu semasa tahun pilihan raya presiden. Tetapi tahun ni ada sedikit kelainan, sebab kita lihat kalau kita tengok S&P 500, dia menunjukkan bahawa secara purata turun naik pasaran cenderung lebih rendah pada tahun pilihan raya ini, kecuali kalau kita comparekan untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Dan untuk dua tempoh utama, iaitu setahun sebelum dan juga bulan pertama selepas pilihan raya, dia akan menunjukkan peningkatan dalam volatility, iaitu turun naik pasaran. So, dalam tempoh ini pasaran saham sangat sensitif kerana pelabur akan bertindak balas terhadap ketidakstabilan politik dan juga kemungkinan perubahan dasar. So, kebimbangan terhadap ketidakstabilan pasaran ni yang meningkat ni, tetapi data yang menunjukkan bahawa turun naik pasaran ni dia
seakan-akan bermusim. So seringkali serupa antara tahun-tahun pilihan raya dan juga tahun bukan pilihan raya. So menariknya turun naik pasaran biasanya memuncak sekitar bulan November iaitu waktu pilihan raya dan peningkatan ketara 1 hingga 3 bulan sebelum pengundian. So secara keseluruhan tahun pilihan raya tak semestinya dia menyebabkan pasaran jatuh sebab kalau kita tengok tahun ini kita expect market akan kekal stable, market di Amerika Syarikat akan kekal stable, tetapi jangkaan untuk ketidakpastian sekitar pilihan raya boleh mencetuskan itu naik sementara. So kita lihat dalam minggu pilihan raya ini volatility harga saham boleh meningkat 2 kali ganda. Sekarang volatility untuk S&P 500 di antara 19 hingga 20. So apabila keputusan pilihan raya dijangka rapat, ianya akan menghasilkan perubahan kepimpinan pasaran. Ya, bercakap berkenaan dengan pergerakan saham ini, sudah tentu penting untuk kita telitikan pasca pilihan raya. Mungkin bagaimana perubahan kerajaan selepas pilihan raya dan juga mungkin pengenalan dasar baru akan memberi impak kepada harga saham, Sidik. Ya, yalah sebab sebelum pilihan raya ramai yang sangat risau tentang keputusan pilihan raya, tapi lepas pilihan raya pasaran juga akan menjadi ketidaktentuan juga sebab ini disebabkan oleh kemungkinan dasar kerajaan boleh memberi impak besar kepada pasaran saham. So terutamanya semasa tempoh di mana presiden yang baru, sekiranya presiden yang baru bukan daripada di kalangan parti yang memerintah, ianya akan memberi kesan kepada dasar-dasar utama kerajaan. So apa yang kita lihat apabila keutamaan ekonomi kerajaan baru semakin jelas, pasaran saham secara amnya akan memberi reaksi negatif terhadap ketidakpastian dasar. So artinya pasaran saham akan bersikap positif. So kalau kita lihat berdasarkan ada beberapa penyelidikan, dia menunjukkan bahawa ketidakpastian dasar ini meningkatkan risiko dan menurunkan pulangan, terutamanya bagi syarikat-syarikat dalam sektor yang terkesan secara langsung oleh dasar kerajaan seperti syarikat pertahanan, penjagaan kesihatan dan juga kewangan. So apa yang saya boleh katakan, perubahan dalam kerajaan sering membawa kepada perubahan dasar luar dan sebarang peningkatan dalam ketegangan geopolitik, iaitu perubahan dasar dalam bentuk politik boleh menambah tekanan terhadap harga saham. Sidik, antara perkara kalau kita telitikan sebagai contoh di Jepun, kalau update yang saya dapat di sini tiada parti yang dapat majoriti dan juga LDP kerajaan yang memerintah sebelum ini juga gagal untuk membentuk kerajaan ataupun mengekalkan kerajaannya. Bagaimana mungkin keadaan ini dapat dilihat, perubahan-perubahan ini dalam pilihan raya Jepun yang berlangsung semalam ini, Sidik? So kalau kita tengok untuk keputusan awal pilihan raya ni memberi margin jelas bahawa ianya memberi kesan mendalam terhadap dasar ekonomi dan juga pasaran keuangan. So margin kemenangan kalau untuk pilihan raya semalam dia tak nampak. So ianya memberi kesukaran. Apa yang berlaku iaitu kalau kita lihat Bank of Japan, BOJ ni, dia pada tahun ini berusaha untuk meningkatkan kadar faedah. Yang kita tahu kadar faedah meningkat pada bulan 7 dan bila peningkatan yang banyak, ianya memberi kesan kepada ekonomi. So bila parti pemerintah iaitu LDP gagal memperolehi cukup kerusi, ia mungkin terpaksa membentuk pakatan dengan parti pembangkang untuk mengekalkan kuasa. So gabungan seperti ini boleh menyukarkan BOJ untuk keluarkan untuk secara beransur-ansur mengeluarkan dasar kadar faedah ultra rendah yang telah dilaksanakan. So kerana banyak parti pembangkang menyokong pemeliharaan kadar rendah dan menggalakkan langkah-langkah untuk meningkatkan gaji. So jika LDP memasuki
memiliki gabungan dengan kumpulan pembangkang yang menyokong pengembangan fiskal, BOJ mungkin menghadapi tekanan untuk menyesuaikan sasaran inflasi, mengutamakan penciptaan pekerjaan dan juga pertumbuhan gaji berbanding dengan kenaikan kadar faedah yang segera. So kalau kita lihat pun Governor BOJ dia menyebut tentang ada ruang untuk manuver, ianya mengenai penyesuaian dasar menunjukkan sikap berhati-hati di tengah ketidakstabilan politik. So niat Ishiba untuk menimbalikkan polisi Abenomics ni dicirikan oleh sebagai rangsangan monetary yang agresif, juga boleh mencetuskan perpecahan dalaman dalam LDP, terutamanya daripada anggota yang menyokong rangsangan berterusan. Ya, Siddiq, mungkin soalan terakhir saya berbaki lebih kurang dalam seminit setengah ini. Mungkin apa nasihat Siddiq lah kepada pelabur mengenai strategi pelaburan terutama semasa musim pilihan raya ini? Okey, dalam pilihan raya yang akan datang ni semua, kita boleh menjagakan lonjakan berita mengejut dan turun naik emosi. So, mungkin ianya memberi sedikit let's say influence untuk mengubah pelaburan berdasarkan optimis ataupun pesimis terhadap hasil pilihan raya. So, namun kalau kita tengok daripada data sebelum ni, ia menunjukkan bahawa pasaran kewangan tidak terjejas secara ketara oleh keputusan pilihan raya. So, kalau pelabur untuk cuba untuk mengubah strategi pelaburan mereka untuk memanfaatkan jangkaan perubahan pasaran selepas pilihan raya, ianya akan membahayakan portfolio mereka. So saya berpendapat daripada mencuba untuk meramalkan keputusan politik ataupun pasaran jangka masa pendek, kebanyakan pelabur akan lebih dapat manfaat yang tinggi daripada membangunkan strategi keuangan jangka panjang yang baik yang bersesuaian dengan matlamat toleransi risiko dan juga keadaan peribadi mereka.